Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 11 akan membentangkan tajuk pengurusan jenazah. Okey, seperti mana yang kita tahu, kematian ni satu perkara yang pasti akan berlaku. Oleh itu, syariat Islam telah mengajar kita tentang tata cara pengurusan jenazah. Saya akan membentangkan tata cara memandikan jenazah seperti mana yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Okey, kewajipan memandikan jenazah ni mempunyai dua kisah. Yang pertama, kewajipan memandikan jenazah ni berasal daripada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana berlakunya tragedi seorang lelaki yang mati akibat jatuh daripada unta. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ighsiluhu bima'in wasidri wa kaffinuhu fi thawbaini." Maksudnya, mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua helai kain. Riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, kewajipan memandikan jenazah ni ketika mana kewafatan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Zainab. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaifiat atau tata cara pemandian jenazah. Tata cara pemandian jenazah ni terbagi kepada dua, iaitu mandian yang paling asas dan wajib dan mandian yang lebih sempurna yang menggabungkan perkara wajib, sunat serta harus. Pertama ialah tata cara mandian yang asas dan wajib. Langkah yang pertama ialah membersihkan najis-najis yang terdapat pada badan atau yang melekat pada mayat. Dan yang kemudian mandikan mayat itu dengan air dan tak jadi syarat sah mandian jenazah untuk diniatkan terlebih dahulu, dan maka dengan itu selesailah perkara yang wajib dalam pemandian jenazah. Yang kedua ialah tata cara pemandian jenazah yang lebih sempurna, iaitu dalam kategori ini semua perkara yang wajib, sunat dan harus serta adab-adab ketika menguruskan jenazah tu disekalikan semua. Okey, yang pertama, hendaklah dimandikan di tempat yang tak ada orang atau bilik khas. Yang kedua, hendaklah diletakkan mayat di tempat yang tinggi seperti atas papan atau katil khas yang dibuat untuk mandikan jenazah, dan diharuskan untuk memakaikan baju ketika mandi supaya sebagai menutup aib si mati, dan perlu dipastikan tidak menghalang air sampai ke badan. Dan yang ketiga, meletakkan mayat di tempat pembaringan dengan lemah lembut. Dan ketika mandikan jenazah, kita perlu menekan sedikit perut si mati dengan kuat supaya keluarkan najis-najis yang berbaki agar tidak lagi keluar waktu kafan nanti. Dan kalau boleh, waktu tengah membersihkan najis-najis tu, bakar bukhur atau setanggi untuk orang sekeliling tidak terbau najis-najis tu supaya dapat menjaga aib semati. Kemudian baringkan mayat, dan orang yang mandikan mayat tu mestilah memakai sarung tangan ataupun guna perca kain dan bersihkan kubur dan dubur si mati dan buang sarung tangan tu. Dan seterusnya ambil sarung tangan yang lain, mula basuh bahagian mulut, hidung dan bersihkan seperti mana orang yang berwuduk berkumur dan membersihkan hidung. Kemudian mewudukkan mayat, setiap basuhan dibuat 3 kali serta dengan membersihkan mulut dan hidung. Kemudian basuh bahagian kepalanya, janggut dengan menggunakan sabun atau apa sahaja yang membersihkan. Kemudian menyelatir rambut dan janggutnya dengan lemah lembut. Sekiranya waktu tengah bersihkan janggut atau rambut nanti, waktu tengah bersihkan rambut atau janggut, lepas tu kemudian luruh, jadi kita kena sekalikan waktu kafan nanti. Okey, kemudian mulakan dengan mandian dari sebelah kanan, dari leher sampai ke kaki. Kemudian belah kiri dari leher sampai ke kaki juga. Dan lepas tu mengiringkan badan mayat, dan mulakan dengan dari belah kanan, dari bahu sampai ke kaki, dan kemudian belah kiri dari bahu sampai kaki. Kemudian dibasuh pula bahagian belakang sebelah kiri. Semua ini dikira sebagai satu mandian dan diharuskan untuk mengulang basuhan ni 2 atau 3 kali dan diletakkan sedikit kabel barus. Okey, sekiranya lepas dah selesai mandian, dan sekiranya ada najis terkeluar waktu tu, hanya perlu bersihkan najis tersebut saja, tidak perlu ulang mandikan atau berwuduk semula, tak perlu. Dan kemudian lembutkan tulang sendi untuk mudahkan proses kafan. Kemudian keringkan mayat supaya kain kafan nanti tak basah, dan juga untuk memastikan kain kafan nanti tahan lebih lama. Dalam menguruskan jenazah, hendaklah kita menjaga adab-adap dengan sedaya upaya menghormati mayat seperti mana menghormati ketika hidup. Antara adab-adabnya ialah orang yang memandikan jenazah tu tak boleh sentuh kemaluan mayat tanpa memakai sarung tangan. Hanya dibenarkan menyucikan bahagian aurat setelah memakai sarung tangan. Yang kedua, diharuskan orang yang memandikan jenazah tu atau siapa pun untuk tak melihat mana-mana bahagian melainkan ketika perlu untuk memandikannya. Ketiga, diharuskan juga untuk tak menyentuh mana-mana bahagian tanpa memakai sarung tangan. Sekiranya tak ada syahwat, tidak diharamkan sentuhan tersebut. Kemudian dimakruhkan untuk potong kuku, gunting misai dan juga cukur bulu hari-hari, kerana ia diharuskan biarkan macam tu, kerana setiap bahagian daripada badan mayat itu merupakan sesuatu yang mulia. Dan yang terakhir, dimandikan wanita seperti mana dimandikan lelaki.
sekiranya mempunyai rambut diikat dengan 3 ikatan seperti mana yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, "Ghafarna sya'ra binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ni thalathata qurunin," yang bermaksud kami ikalkan rambut puteri baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan 3 ikatan. Riwayat Abu Bukhari. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan mengenai mengkafankan jenazah. Okey, mengkafankan jenazah ni dia merupakan salah satu daripada proses dalam pengurusan jenazah. Okey, hukum mengkafankan jenazah. Mengkafankan jenazah ni hukum dia wajib walaupun sehelai kain. Dalil yang menunjukkan perintah Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas mengatakan yang bermaksud mengenai orang yang terjatuh dari kenderaan kemudian meninggal, mandikan ia dengan air dan bidarah dan kafankan dengan 2 lapis kain. Okey, hadis tersebut menerangkan bahawa ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersama Nabi Muhammad SAW sedang wukuf di Arafah dan ramai orang di sekelilingnya, tiba-tiba ada seorang lelaki jatuh dari kenderaannya sehingga lehernya patah dan meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW melihat, baginda menyuruh para sahabat untuk memandikannya dan meletakkan daun bidara di dalam air mandiannya dan mengkafankan dengan 2 pakaian ihramnya, maksudnya pakaian dipakainya. Kain kafan dibeli dengan harta orang yang meninggal, maksudnya kain kafan dan segala penyediaan si mati itu perlulah menggunakan hartanya. Kain kafan atau penyediaan perlulah diambil daripada harta si mati, walaupun si mati itu tidak meninggalkan harta yang lain. Lepas tu selain itu wangian, upah penggali kubur dan pembayaran untuk memandikan juga perlulah diambil daripada harta si mati tersebut. Amr bin Dinar berkata, bayaran wangian diambil dari keseluruhan harta. Ibrahim berpendapat bayaran kafan perlu didahulukan daripada hutang dan harta warisan. Maksudnya dalam pengurusan jenazah ni, mengkafankan ni lebih diutamakan berbanding dengan hutang dan warisan. Katanya selepas selesai proses pengurusan jenazah baru adakan pembayaran untuk hutang si mati dan harta warisan. Terusnya jenis wangian. Wangian yang dibolehkan ketika mengkafankan jenazah haruslah tidak mempunyai alkohol dan sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, apabila kamu memberi wangian kepada si mati maka berikanlah 3 kali. Cara yang lebih sempurna bagi mayat lelaki ialah mengkafankannya dengan 3 helai kain putih yang setiap helai itu sama panjang dengan mayat. Lepas tu manakala lebar setiap helai kain dikira boleh membalut seluruh tubuh mayat. Makruh mengkafankan mayat dengan kain yang bukan berwarna putih atau dengan sesuatu yang menyerupakan baju dan menutup kepalanya dengan sesuatu yang menyerupai serban. Bagi mayat perempuan pula, sunat dikafankan dengan 5 helai kain putih, iaitu sehelai kain menutup daripada pusat hingga ke hujung badan, sehelai tudung yang menutup badan bahagian atas dan hingga ke kain, dan 2 helai bagi setiap satu membalut seluruh tubuhnya. Cara mengkafan syuhada dan muhrim. Orang yang mati syahid dikuburkan bersama pakaian yang dipakai ketika itu. Tidak dibenarkan membuang pakaian yang dipakai oleh orang syahid tersebut. Perintah ini berdasarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW pada perang Uhud, yang bermaksud selimutlah atau kafankanlah mereka dengan pakaian mereka. Disunahkan untuk mengkafankan jenazah orang yang mati syahid dengan sehelai kain atau lebih pada pakaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Sabrina binti Muhammad Mahidin. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai syarat solat jenazah dan hukum solat jenazah. Antara syarat solat jenazah ialah sama je dengan apa yang ditetapkan dengan syarat solat fardu, iaitu suci daripada najis, suci daripada hadas besar, hadas kecil, menghadap kiblat dan menutup aurat dengan sempurna. Selain itu, jenazah hendaklah dimandikan dan dikafankan terlebih dahulu dengan mengikut cara yang betul sebelum ia disolatkan. Dan akhir sekali, jenazah itu mestilah berada di hadapan orang yang hendak menyembahyangkannya, kecuali solat ghaib atau solat atas kubur. Solat ghaib ni maksudnya macam solat terhadap jenazah yang jauh atau yang telah dikuburkan. Kalau solat atas kubur ni pula solat yang mana tidak dapat dilakukan dalam masjid atau tempat-tempat lain. Seterusnya, hukum solat jenazah. Hukum menunaikan solat jenazah menurut hukum syarak ialah wajib, iaitu apabila seorang Islam, tidak kira lelaki atau perempuan itu mati, jenazah wajib dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Kewajipan ini juga merupakan fardu kifayah yang mana dia wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam. Dan jika diabaikan atau tiada siapa pun yang melakukannya, maka seluruh masyarakat akan berdosa. Hal ini juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Seorang jenazah yang masih mempunyai hutang dibawa di hadapan Nabi. Kemudian beliau berkata, apakah orang ini meninggalkan suatu harta untuk membayar hutangnya? Jika orang itu telah meninggalkan harta untuk membayar tanggungan tersebut, beliau akan melakukan solat jenazah terhadapnya. Sedangkan jika tidak demikian, beliau akan berkata, solatkanlah saudara kalian ini. Okey, akhir sekali golongan yang tidak wajib disolatkan. Okey, terdapat dua golongan yang dikecualikan dalam melakukan solat jenazah. Okey, yang pertama, anak kecil yang belum baligh. Okey, sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak melakukan solat jenazah terhadap puteranya iaitu Ibrahim. Okay, Aisyah menegaskan mengenai hal ini, Ibrahim putera Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dalam usianya 18 bulan dan ia tidak perlu disolatkan. Okay, dan yang kedua orang yang mati syahid. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan solat jenazah kepada para syuhada Uhud dan yang lainnya. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW daripada Jabir radhiyallahu anhu, baginda bersabda, maksudnya kebumikanlah mereka dengan darah-darahnya iaitu para syuhada Uhud dan mereka tidak dimandikan sama sekali. Riwayat Al-Bukhari. Itu saja dari saya serahkan kepada dipuan saya seterusnya. Terima kasih. Saya akan sambung tajuk yang seterusnya iaitu mengantar dan mengusung jenazah. Saya akan kongsikan satu petikan hadis iaitu dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mengiringi jenazah seorang Muslim kerana iman dan mengharapkan balasan dan dia bersama jenazah tersebut ketika disolatkan dan sehingga selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa 2 kiros. Setiap kiros setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa menyembayangkannya dan pulang sebelum dikuburkan, maka dia pulang membawa 1 kiros. Tata cara dan adab ketika mengantar jenazah. Yang pertama adalah mengikut kesepakatan para ulama, mengusung jenazah ini merupakan amalan khusus bagi para lelaki dan bukan perempuan. Walaupun si mati yang diusung itu adalah daripada kalangan perempuan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa para lelaki lebih kuat berbanding perempuan. Adab yang kedua adalah tidak bercanda atau berbual soal dunia. Contohnya, para pengantar ketika hendak mengantar jenazah tidak bergurau senda atau berbual tentang masalah dunia. Hal ini kerana untuk menghormati si mati dan keluarga si mati. Adab yang ketiga adalah perlulah mengambil iktibar atau pengajaran daripada peristiwa tersebut. Yang keempat adalah tidak mengeraskan suara. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau mengiringi jenazah, ada seorang telah mengeraskan suara. Lalu beliau berkata, Allah tidak akan mengampunimu mungkar kerana mengeraskan suara dan melakukan amalan bertentangan pada suasana ini. Hendaklah bertadabbur, bertafakkur atau mengambil pengajaran. Adab yang kelima adalah dibolehkan menaiki kenderaan. Mengikut sunnah Rasulullah akan berjalan mengusung jenazah ke tanah perkuburan. Pada masa kini dibolehkan menaiki kenderaan atas 2 faktor, iaitu rumah semati dengan tanah perkuburan itu jauh atau para pengantar daripada kalangan orang yang tidak mampu, contohnya orang tua tidak mampu untuk berjalan. Adab yang keenam adalah bersegera atau bergegas. Saya akan kongsikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, iaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, bila jenazah diangkat dan orang-orang mengusungnya di atas pundak, maka bila jenazah itu dari kalangan orang yang baik, dia berkata, percepatlah perjalananku. Sebaliknya, bila jenazah itu tidak baik, dia akan berkata, celaka, mahu ke mana aku dibawa. Semua makhluk mendengar suaranya kecuali manusia. Bila manusia mendengarnya, pasti pingsan, gerun atau takut. Tajuk yang keenam iaitu menumbuhkan jenazah. Okey, hukum menumbuhkan jenazah ialah wajib, iaitu dengan membentangkan jasad kerana beban tanah agar tidak diganggu oleh binatang buas ataupun ditenggelami banjir. Okey, mayat orang kafir juga perlu ditanam ke dalam tanah. Terdapat sebuah hadis yang membincangkan permasalahan ini, iaitu dari sekelompok para sahabat Nabi SAW, di antaranya adalah Abu Talha. Abu Talha menceritakan pada saat perang Badar, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menguruskan 24 jenazah pemuka Quraisy. Mereka pun dilemparkan ke dalam salah satu sumur Badar yang sangat kotor dan menjijikkan. Okay. Hadis ini menunjukkan bahawa wajib diwajibkan juga untuk menguburkan jenazah walaupun jenazah itu kafir. Okay, seterusnya, etika penguburan jenazah kaum muslimin. Okay, yang pertama, orang muslim tidak boleh dikuburkan bersama orang kafir di dalam satu liang kubur, di dalam satu kawasan pemakaman. Kiranya kena asingkan kuburan untuk kaum muslimin dan perkuburan untuk kaum kafir. Okay, etika yang kedua ialah menguburkan di tempat perkuburan. Nabi SAW menguburkan jenazah di tempat pemakaman Al-Baqi'. Tidak terdapat satu hadis pun yang menunjukkan bahawa ada jenazah yang tidak ditanam
di tempat perkuburan, melainkan satu hadis iaitu dikhususkan bagi Nabi Muhammad SAW, iaitu baginda dikuburkan di dalam biliknya sendiri. Okay, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat berbeza pendapat mengenai pemakamannya. Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah mengucapkan sesuatu yang tidak pernah aku lupakan. Ia lalu berkata, tidaklah Allah mencabut nyawa seorang Nabi melainkan di tempat yang disukainya untuk dimakamkan. Akhirnya mereka memakamkan beliau di tempat pembaringannya, iaitu tempat tidur baginda. Okay. Etika yang ketiga ialah para syuhada perang dimakamkan di tempat mereka mati sebagai syahid. Iaitu para syuhada dia dimakamkan di tempat di mana mereka berperang dan syahid. Kiranya untuk jenazah para syahid ni tidak perlu dipindahkan ke tempat perkuburan lain. Pada satu ketika Jabir bin Abdullah, ayahnya iaitu Abdullah, dia dapati telah syahid dalam satu peperangan. Maka para sahabat membawa jenazah Abdullah untuk dikuburkan di tempat kuburan. Setelah itu ada seseorang datang menyampaikan bahawa Rasulullah memerintahkan supaya membawa orang-orang yang terbunuh dan menguburkan mereka di tempat mereka mati syahid. Hadis ini menunjukkan bahawa jenazah para syahid itu perlu dikuburkan di tempat mereka terbunuh. Okey, seterusnya ialah waktu menguburkan jenazah. Okey, antara waktu-waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah ada 3. Berikut adalah hadis dari Uqbah bin Amir. Uqbah menyatakan bahawa ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan solat sunnah mutlak dan menguburkan jenazah kaum muslimin, iaitu yang pertama ketika matahari baru terbit sehinggalah sudah naik ke atas, kemudian ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga dia condong sedikit, dan yang ketiga ialah ketika matahari hampir terbenam sampai tenggelam. Okay. Terdapat hadis dari Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahawa Rasulullah melarang keras bagi sesiapa yang melakukan pemakaman jenazah pada malam hari. Akan tetapi hal ini dibolehkan sekiranya terdapat desakan ataupun dalam keadaan darurat, dan boleh menggunakan lampu sebagai untuk mempermudahkan urusan penurunan jenazah ke dalam pemakaman. Okay, seterusnya pembuatan liang kubur dan liang lahat. Okay, yang pertama, wajib untuk membuat liang kubur lebih dalam dan lebih luas. Okay, dari Hisham bin Amir, dia berkata, setelah selesai perang Uhud, banyak korban yang berjatuhan dari kaum muslimin dan sebahagiannya terluka. Maka kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk menggali lubang bagi setiap orang yang terkorban tentu sangat berat bagi kami. Lalu apa yang kau perintahkan kepada kami? Beliau SAW bersabda, menjawab, galilah dan lebarkanlah dan perdalamlah. Kuburkanlah dua atau 3 orang dalam satu liang lahat, dan dahulukan mereka yang paling banyak menguasai Al-Quran. Okay, hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah memerintahkan untuk memperdalamkan dan memperluaskan liang lahat itu. Okay. Hadis seterusnya ada satu hadis lagi dari salah satu seorang kaum Ansar. Dia kata, suatu ketika kami pergi bersama Rasulullah dalam menguruskan jenazah. Aku melihat Rasulullah SAW berada di atas sebuah kuburan dan beliau berpesan 2 kali kepada penggalinya, perluaslah pada bahagian kedua kakinya, perluaslah pada bahagian kepalanya. Hadis riwayat Abu Daud. Okay, kedua hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sangat mementingkan keluasan bagi keselesaan untuk meletakkan jenazah tersebut. Okay, yang kedua ialah diutamakan membuat liang di pinggir daripada lahat di tengah liang kubur. Okay, di dalam kubur boleh dibuat liang lahat di samping atau di tengah. Kedua cara tersebut pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Tetapi cara yang pertama adalah lebih baik, iaitu dengan membuat liang di pinggir. Okay, seterusnya cara menguburkan jenazah. Okay, yang pertama ialah boleh menguburkan satu jenazah atau lebih dalam satu liang kubur pada situasi darurat. Okay.
Macam contohnya seperti ketika dalam perang lah, untuk nak korek satu jenazah untuk satu lubang agak memenatkan, jadi Rasulullah meletakkan semua jenazah dalam satu tiang lahat. Seterusnya ialah orang yang berhak menurunkan jenazah ke dalam liang kubur. Yang pertama ialah kaum lelaki. Walaupun jenazah tersebut ialah wanita, kaum lelaki lah yang lebih berhak untuk menurunkan jenazah tersebut ke dalam liang kubur. Yang kedua ialah suami. Suami berhak untuk menguruskan jenazah isterinya untuk diturunkan ke dalam liang lahat. Seterusnya, yang ketiga, wali orang yang meninggal lebih berhak untuk menurunkan jenazah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 75 yang bermaksud orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya. Surah ayat ini menunjukkan bahawa kaum kerabat itu lebih berhak ke atas saudaranya sendiri. Kemudian cara menurunkan jenazah ke liang kubur. Yang pertama ialah dengan memasukkan jenazah dari bahagian kepala. Abu Ishaq pernah meriwayatkan dalam sebuah hadis, Al-Haris berwasiat agar yang mensolatkan jenazahnya setelah wafat nanti ialah Abdullah bin Yazid. Maka Abdullah bin Yazid mensolatkan jenazah Al-Haris. Setelah itu beliau memasukkan jenazah Al-Haris ke dalam kubur, ke dalam liang lahat dari bahagian kepalanya, dan ia berkata inilah sesuai sunnah. Seterusnya yang kedua, meletakkan posisi tubuh jenazah pada bahagian kanan di tanah dan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga ialah dilepaskan ikatan kain kafan tersebut. Abu Daud pernah menceritakan dalam masailnya, aku pernah bertanya kepada Ahmad, haruskah ikatan kain kafan ini dilepaskan? Maka Ahmad menjawab, ya, ianya perlu dilepaskan. Yang keempat ialah menaburkan tanah sebanyak 3 kali setelah liang lahat ditutup. Hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mensolatkan seorang jenazah, kemudian menguburkannya. Setelah itu beliau menaburkan 2 genggaman tanah pada bahagian kepala kuburnya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang terakhir ialah hal-hal yang disunnahkan setelah menguburkan jenazah. Yang pertama ialah menaikkan gemburan tanah kubur kira-kira sejengkal dari permukaan tanah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, jenazah Rasulullah SAW dibuatkan liang lahat di samping. Di atas jenazahnya dipasang batu bata. Kuburan beliau pun ditinggikan lebih kurang sejengkal dari permukaan tanah. Hadis riwayat Ibn Hibban. Yang kedua ialah meletakkan tanda dengan batu atau benda sejenisnya. Di antara kebaikan meletakkan batu atau tanda di atas kuburan itu adalah untuk memudahkan anggota keluarga lain untuk membuat kuburan di kawasan yang terdekat.